Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 5 Venus STKC Pasir Pegi 2. Pada hari ini kita akan menulis ulasan. Okay, diharap semua murid-murid dapat memberi perhatian dan tumpuan yang baik supaya kita dapat menulis atau membuat tugasan menulis ulasan dengan baik dan lebih berkesan. Okay, pada hari ini soalan yang cikgu akan berikan ialah peta minda di bawah ini menunjukkan kebaikan mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina. Tulis ulasan tentang kebaikan mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina tersebut dalam bentuk perenggan. Seboleh-bolehnya, seperti mana cikgu telah ajar awak semua, kita boleh menulis dalam 3 perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan sahaja. Tak boleh banyak sangat. Kalau banyak sangat, ia umpama sebuah karangan. Tetapi kalau terlalu sedikit, ia akan menjadi tidak boleh mendapat markah yang lebih baik. Okey, biasanya kalau mengikut formula yang cikgu ajar, tulisan awak hanya antara 40 hingga 7 patah perkataan. Okey, kita tengok. Ini ialah maklumat yang diberikan, peta minda yang diberikan. Kebaikan mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina. Yang pertama, boleh menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara warisan bangsa. Yang ketiga, boleh menghilangkan stres. Ini adalah maklumat-maklumat ataupun secara umumnya ini ialah isi tersurat yang diberikan. Okey, jadi sebelum membina sebuah ulasan, perkara utama yang perlu anda buat ialah murid-murid buat ialah pendahuluan. Okey, jika ingin menulis pendahuluan, murid-murid perlulah memahami atau membaca semula soalan yang diberikan dengan faham dan tahu apa yang dikehendaki dalam soalan itu. Okey, dalam soalan ini ia merupakan merujuk kepada peta minda di bawah ini menunjukkan kebaikan mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina. Tulis ulasan tentang kebaikan mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Biasanya, bila kita ingin buat pendahuluan, kita perlulah membaca dan memahami soalan. Kemudian, sesiapa yang masih lemah ataupun yang masih tidak mampu menulis dengan lebih baik, anda boleh menyalin semula arahan soalan. Okey, awak boleh salin balik semula yang di atas ini. Okey, ini adalah contoh soalan. Kadang-kadang tiada soalan itu tiada yang berbentuk begini. Bila tiada berbentuk ini akan mendatangkan masalah sedikit. Tetapi kita boleh menggunakan cara kedua, iaitu mengolah semula soalan ini dengan idea sendiri dan memurnikan dengan lebih baik. Ini tidak masalah bagi murid yang mempunyai kecergasan yang tinggi. Tapi kalau murid yang masih lemah, dia perlu selalu berlatih. Okey, dalam idea sendiri ini, sebagai contohnya, ini ialah pendahuluannya. Masyarakat Cina terkenal dengan seni tulisan kaligrafi. Terdapat beberapa kebaikan mempelajari seni tulisan kaligrafi Cina. Okey, pendahuluan ini baik dan ianya hanyalah merujuk kepada soalan ini saja. Merujuk pada soalan ini saja. Dia hanya, orang kata, dia hanya memurnikan apa soalan yang dia mahu dan juga menambahkan sedikit idea itu saja. Jadi kemahiran ini perlu dibuat selalu supaya anda atau murid lebih mahir untuk membuat pendahuluan. Okey, selepas membuat pendahuluan, apa perlu kita buat? Isi-isi penting. Isi-isi penting telah diberikan 3. Sebelum ini ialah 3. Tetapi dia ada berbagai cara yang lebih jelas untuk menulis satu ayat yang lengkap. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, untuk menulis sesuatu ayat yang lengkap dalam isi-isi penting ini, kita perlukan penanda wacana ataupun ayat permulaan. Apa itu penanda wacana ataupun ayat permulaan? Ini dia. Antaranya, kemudian, selepas itu, seterusnya, ataupun yang paling akhir sekali. Ini ialah permulaan ataupun penanda wacana yang digunakan untuk menjadikan ayat itu lebih menarik dan lebih lengkap. Okey.
Kemudian isi tersurat ini diperoleh dari mana? Isi tersurat ialah bahan yang telah dibaca ataupun yang telah dilihat. Macam tadi kita telah lihat gambar ataupun tidak lihat peta minda yang telah diberikan. Okey. Bagi isi tersirat pula ialah keterangan ataupun huraian ataupun contoh berdasarkan isi tersurat yang telah kita peroleh tadi. Okey. Untuk melengkapkan ayat ini, kita perlu menggunakan formula sukat, iaitu S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar dan D untuk dengan. Apakah formula sukat ini? Formula sukat ini ialah untuk menggabung jalinkan ayat ini menjadi sebuah ayat yang lebih baik. Okay. Cikgu bagi contoh. Antaranya menambah ilmu pengetahuan. Okey. Jika ingin sambung terus, dia tidak menjadi ayat yang begitu gramatis. Sebagai contoh antaranya menambah ilmu pengetahuan menjadi murid yang pandai. Jadi ia tidak menjadi ayat yang gramatis. Dia menjadi ayat yang gramatis apabila antaranya menambah ilmu pengetahuan supaya menjadi murid yang pandai. Jadi kalau kita meletakkan supaya untuk menyambung ayat, dia menjadi ayat yang lebih gramatis. Kemudian memelihara warisan bangsa supaya tidak pupus. Ataupun kita boleh tukar agar tidak pupus. Kalau kita ingin mengungkapkan ayat ini menjadi ayat gramatis. Kemudian akhir sekali, menghilangkan stres supaya tidak hidup dalam tekanan. Okey. Agar tidak hidup dalam tekanan. Kita boleh menggunakan ini. Okey, ini formula-formulanya supaya untuk kerana agar dengan. Supaya untuk kerana agar dengan ini dia akan menggunakan apabila ayat itu kena dengan apa yang hendak disambungkan. Dia tidak boleh contohnya kemudian memelihara warisan bangsa dengan tidak pupus, tak boleh. Dia tak boleh kerana ia tidak kena. Okey? Dengan itu maksudnya kita menggunakan sesuatu, memelihara warisan bangsa dengan baik ataupun dengan menggunakan dengan selalu mempelajarinya. Kita boleh tambah itu. Okey. Okey, seterusnya apabila telah siap isi-isi penting. Apabila telah siap isi-isi penting, kita tahu bagaimana hendak mencari isi-isi penting atau menjadikan dia lebih menarik. Kita boleh selalu amalkan atau selalu membuat latihan. Okey. Sekiranya murid itu tidak pandai untuk mencari isi tersirat, cukup hanya sekadar dalam banyak-banyak ini, antara 3 ini hanya satu saja isi tersirat ataupun hanya 2 saja isi tersirat. Ataupun kalau tak faham juga, kalau setakat yang mampu tulis penanda wacana ni bahagian ini saja dan juga bahagian isi tersirat saja. Jadi itu pun sudah bolehkan mendapat markah yang baiklah. Tetapi kalau semakin lama, kalau awak nak menjadi murid yang lebih pandai ataupun murid yang mendapat markah yang lebih baik, untuk mendapat A, anda perlu membuat penanda wacana, isi surat dan isi tersirat menjadi ayat yang lebih dramatis. Okey, yang terakhir ialah kita perlu membuat penutup. Apakah itu penutup? Penutup merupakan berdasarkan apa yang ditulis atau kebiasaannya menunjukkan positif dan mempunyai nilai-nilai yang murni. Okey, penutup ini ialah apa kesimpulannya, apa konklusinya, apa yang kita dapat daripada apa yang kita tulis, apa yang kita mahu beritahu pada orang yang kita baca, orang yang baca tentang apa yang kita tulis. Okey, jadi cikgu buat maklumatnya begini. Okey, penutup. Penutup ini boleh menggunakan kesimpulannya, konklusinya, oleh yang demikian. Jika murid-murid sudah faham, murid-murid boleh hafal ini saja. Okey, ini yang kesimpulan yang apa yang kita telah buat tadi. Kesimpulannya, seni tulisan kaligrafi Cina harus terus dipelajari kerana ia merupakan seni warisan yang memiliki keindahan dan kebaikan. Ini ialah perkara yang senang. Ataupun kalau anda tak tahu nak tulis untuk murid yang lemah, hanya tulis begini saja. Kesimpulannya, seni tulisan kaligrafi Cina harus terus dipelajari kerana ia perkara yang baik. Apa-apa saja pun perkara yang baik, awak boleh tulis kerana ia perkara yang baik, kerana ia perkara yang positif, kerana ia perkara yang memurnikan. Jadi itu mudah saja. Kesimpulan yang perkara mudah.
untuk awak tulis, tetapi awak boleh hafal saja. Kesimpulannya, yang seni tulisan kaligrafi ini kalau tajuknya lain, awak salin dari tajuk itu kerana ia perkara yang baik. Itu saja awak jawab. Tetapi untuk hari ini, cikgu bagi ini. Tetapi pada murid yang cerdas, awak boleh buat kesimpulan awak sendiri. Kalau awak punya penutup lebih baik ataupun kesimpulan awak lebih baik, awak boleh tulis dengan lebih baik. Okey, kesimpulannya pun awak boleh ubah. Konklusinya, oleh itu seni tulisan olehnya demikian, pun boleh juga. Okey, tak ada masalah di situ. Okey, apa yang perlu awak buat? Tugasan murid, salin semula jawapan menjadi satu ulasan 3 perengkat yang lengkap. Okey, bila awak sudah buat, awak sudah faham, awak salin balik. Lepas tu awak tengok adakah awak tulis dalam 3 perengkat yang lengkap. Awak kira berapa patah perkataan. Kalau anda ataupun murid-murid membuat ikut formula cikgu, perkataannya tidak akan lebih daripada 70 patah perkataan. Itu saja. Buat sependek yang mungkin, kerana rumusan ini ialah bermaksud awak merumuskan, awak memendekkan sesuatu maklumat itu menjadi sesuatu ayat yang ataupun maklumat yang lengkap. Itu tujuan rumusan untuk dibuat. Okey. Okey, jika awak faham, awak boleh mula tulis ataupun salin semula jawapan itu tadi ataupun latihan ini dalam buku kerja awak, ataupun kalau jika tiada buku kerja, boleh buat apa saja, foolscap paper ataupun kertas A4, kertas 4, kertas A4 ataupun apa-apa saja yang bolehkan awak menulis jawapan ini. Jika awak sudah tulis, awak boleh hantar kepada cikgu atau awak boleh simpan, dan apabila kita sudah lepas PKP ini ataupun sekolah sudah dibuka, anda sekalian boleh menghantarnya kepada cikgu untuk disimak. Okey. Okay, setakat ini saja. Cikgu harap semua dapat manfaatnya. Setakat ini saja maklumat yang dapat cikgu berikan untuk pelajaran hari ini. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugas anda nanti ya. Okey, terima kasih.